Saudara Muhammad Sultan Ali adalah merupakan rakan saya waktu di universiti dan beliau telah memperkenalkan saya tentang Atomy ini setahun yang lalu, tapi saya buat tak kisah. Dan PKP pada bulan 4, sebulan selepas kita dikurung dalam PKP, ketika itulah saya berhubung dengan beliau kembali dan tanya pada beliau apa itu PKP, apa itu Atomy. Disebabkan ketika itu saya dah tak ada apa yang perkara lain yang saya boleh buat. Nak buat training? Tak boleh. Spa yang baru saya set up bersama isteri, tak boleh nak dijalankan. Lepas tu kalau saya nak jual produk-produk yang saya ada pun masa tu agak perlahan. Jadi adalah saya buat kelas-kelas online, tetapi tak sama kelas online itu dengan kelas motivasi yang biasa saya jalankan. Dan ketika itulah saya mula fikir-fikir apa lagi nak buat, dan disebabkan ketika itu saya punya masa yang sangat banyak, maka saya punya peluang untuk melihat satu bisnes baru iaitu Atomy. Okay, saya ada masa yang banyak. Oleh sebab itu, kerana masa tu banyak, maka dia beri peluang saya untuk kaji tentang Atomy ni daripada pelbagai sudut. Okay? Kita kena faham, bila kita nak buat satu-satu bisnes yang baru, apatah lagi bisnes berkaitan dengan networking company, satu syarikat networking, kalau tanya saya adakah Atomy itu MLM, saya kata ia sangat berbeza dengan MLM yang kita faham selama ini. Sangat berbeza. Nanti saya akan beritahu tuan-tuan kenapa ia sangat berbeza daripada MLM. Okey, saya akan beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Dan tapi adakah dia satu network? Yes, dia network yang berasaskan kepada consumer, pengguna. Okey, jadi oleh sebab itulah bila saya nak jelaskan tentang Atomy ini kepada tuan-tuan, terutamanya orang yang baru nak tahu tentang Atomy, saya minta satu perkara daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan dengar dan clearkan mental block yang ada. Okey, sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk dan datang nak dengar, tapi dalam minda tuan-tuan dan puan-puan sudah letak satu dinding, satu tirai, satu tabir bahawa ini adalah satu lagi MLM yang akan tuan-tuan dan puan-puan mungkin dengar, maka tuan-tuan dan puan-puan akan terlepas banyak perkara-perkara yang saya nak kongsikan. Jadi saya sarankan kepada mereka yang ada, pertamanya sekali, tuan-tuan dan puan-puan dengar dengan hati yang lapang, dengan dada yang lapang, dengar betul-betul, faham betul-betul tentang bisnes ini, dan di penghujungnya setelah tuan-tuan dan puan-puan faham, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu buat satu keputusan sama ada nak bersama dengan saya dalam bisnes ini ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak tolak. Itu adalah pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab tuan-tuan dan puan-puan telah pun dengar dengan jelas sejelas-jelasnya apa itu Atomy, apa itu consumer based income. Okey, dan saya akan cuba mainkan peranan di sini untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan faham tentang bisnes ini. Bermakna, kalau tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan tak faham tentang bisnes ini, saya letakkan kesalahan itu pada diri saya, bermakna saya tidak pandai menerangkan, menyampaikan bisnes ini dengan baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak apa yang saya nampak, maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan takkan tolak seperti mana saya tidak tolak bisnes ini. Okey, sebab saya sangat pentingkan pertama untuk saya terlibat. Saya kena pastikan syarikat tu kukuh. Saya tak nak terlibat dengan satu bisnes yang mana 3 tahun akan datang syarikat dah tak wujud. Saya tak nak terlibat dengan satu bisnes yang mana beberapa tahun selepas ini tiba-tiba dia tukar marketing plan dan sebagainya. Saya tak nak terlibat dengan satu bisnes yang mana produk-produknya tidak ada kualiti. Dan saya juga tak nak terlibat dengan satu bisnes yang mana pergi kutip, ambil duit orang yang akhirnya saya kena marah. Zaman ini zaman viral, tuan-tuan dan puan-puan. Zaman ini zaman viral. Kalau saya tersalah langkah ataupun saya tersalah pilih, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat 1-2 statement saja di wall tuan-tuan dan puan-puan, di sosial media, di Facebook dan sebagainya, yang mana akan merosakkan nama saya, yang akan merosakkan image saya. Jadi saya tak nak buat satu bisnes yang akhirnya merosakkan nama baik saya. Okey, yang mana saya nak membina
motivasi ataupun nama baik saya dan motivasi ini mengambil masa 26 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Daripada umur saya 20-an, sekarang umur saya 56 tahun. Adakah semudah itu saya nak buat satu keputusan yang akhirnya meranakan apa yang telah saya lakukan selama ini? Sama sekali tidak. Jadi sebab itu, dalam masa 2 minggu pertama saya telah kaji syarikat ini sehabis-habisnya. Saya kaji kekuatan syarikat, kekukuhan syarikat. Saya kaji kilang dia. Saya kaji R&D dan juga produk-produk yang ditawarkan. Saya kaji tentang harga-harga yang diletakkan. Saya kaji tentang sistem pemasarannya. Saya kaji tentang bonus-bonusnya. Saya kaji tentang prestasi syarikat. Dan semakin lama saya mengkaji tentang bisnes ini, akhirnya saya tak dapat nak tidur, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak dapat nak tidur? Sebab saya melihat satu peluang yang cukup besar di depan saya untuk saya kongsikan dengan ramai orang. Bukan untuk saya seorang, untuk ramai orang. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah. Semalam ke dua hari lepas. Saya tak berapa ingat, 2 hari lepas. Semalam, begitulah. Apabila datang seseorang di pejabat saya, dia kata dia nak terangkan bagaimana dia nak terangkan bisnes ini kepada seorang yang sudah ada duit, yang dah senang hidupnya. Saya kata, kenapa dia senang hidupnya? Apa dia buat? Dia ada bisnes. Dia ada bisnes. Bisnes dia berkaitan dengan pakaian. Okey, dia ada bisnes pakaian dan bisnes dia sedang menjadi-jadi. Okey, dia menjadi-jadi. Jadi dia kata, pendek kata dia tak perlukanlah. Atomy ni dia tak perlukan. Dia kata, Atomy ni dia tak perlukan sebab dia dah banyak duit. Jawapan saya pertama, dia gosok gigi tak hari-hari? Mestilah gosok. Dia mandi pakai sabun tak? Mestilah pakai sabun. Pinggan mangkuk kat dapur dia cuci pakai pencuci pinggan mangkuk tak? Pakailah. Baju dia basuh pakai pencuci tak? Mestilah pakai sabun. Okey, shampoo tak? Dia shampoo tak rambut dia? Shampoo lah. Baik, bermakna selama ini, walaupun dia sudah ada bisnes, dia boleh tambah satu bentuk pendapatan lain dengan perbelanjaan yang memang dia belanjakan hari-hari. Yang mana dia hanya perlu tukar jenama tentang produk yang digunakan dan dia boleh cipta satu pendapatan. Itu satu saya kata. Dia tak perlu buat lebih daripada itu pun. Yang kedua saya kata, apabila dia ada satu bentuk perniagaan, itu untuk dia. Dia tak boleh kayakan adik-beradik dia. Dia tak boleh, kalau dia kata dia ada harta, bila dia ada 5 anak, dia terpaksa agihkan hartanya itu nanti kepada 5 orang anaknya. Dia tak boleh jadikan setiap anak ada satu bisnes masing-masing dan mempunyai pendapatan yang berasingan. Okey, dia ada katakan adik-beradik, dia ada misalnya kawan-kawan. Dia tak boleh nak kayakan kawan-kawan dia. Dia begitu juga, dia ada pekerja, dia hanya boleh gajikan pekerja, dia tak boleh nak kayakan pekerja dia. Baik, dengan Atomy ini, dengan dia terlibat, dia boleh lakukan sesuatu, dia boleh berkongsi rezeki, dia boleh kayakan orang yang tak pernah dia terfikir dia boleh kayakan selama ini. Dan itulah sebabnya saya terlibat dengan Atomy. Dan Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan keempat saya bersama dengan Atomy. Alhamdulillah, dalam bulan keempat ini, saya telah berjaya lahirkan dalam grup DTA ini ramai orang yang mula mempunyai pendapatan. Kalau setakat 200-300 sebulan, ramai. Kalau 1,000 sebulan, ramai. 2,000 sebulan pun dah mula ramai. Malah ada di kalangan mereka yang terlibat dengan saya dalam bulan keempat ini, dah cecah 5 angka dah pendapatannya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Dan mereka ini bukannya semuanya adik-beradik, anak-beranak saya, tak. Kawan-kawan saya, followers saya, ramai. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengar ya apa yang nak saya sampaikan, okey, supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat.